Aktiviti 4.8 boleh tengok di muka surat 175, function dan prosedur. Okey, mengenal pasti function dan prosedur. Okey. Dekat muka surat 175 kita ada diberi soalan. Okey, yang ni diberi kod atau cara untuk tempahan kek. Kalau kita tengok kat situ, atas ni 1, 2, 3 jenis kek, harga kek dengan jumlah ini adalah senarai. Sebab apa senarai? Sebab dia duduk dalam bracket ni kan. Kalau dalam bracket ni adalah dalam bentuk senarai. Bila senarai, dia mesti mula dengan indeks kan. Indeks kosong. 0, 1, 2, 3 macam tu. Okay. Ketiga-tiga ni adalah pemboleh ubah. Catat dekat buku teks ya, pemboleh ubah senarai. Okay. Pemboleh ubah dia nama, jenis kek, harga kek, jumlah. Okay. Setiap satu tu keju, mentega, ni kan, keju, mentega, pelangi. Yang ni semua-semua ni kita panggil sebagai nilai. Okay. Nilai pemboleh ubah. Nilai pada indeks kosong, keju. Nilai pada indeks kosong untuk jumlah adalah kosong macam tu. Okay, setiap satu ni kita panggil item. Item tu mewakili nilai. Okay, seterusnya tengok yang bawah tu. Kena faham dulu coding baru boleh buat. Yang ni. A sama dengan in input. B, dia lebih kurang je kan. A, B, C, D ni. Bila ada perkataan input, apa fungsi dia kat sini? Kita panggil sebagai apa? Fungsi? Siapa tahu? Fungsi apa? Fungsi input. Fungsi input ni ialah untuk meminta pengguna memasukkan nilai. Okay, minta pengguna masukkan nilai. Dia akan keluar ayat macam ni. Masukkan tempahan untuk kek keju. Titik bertindih, lepas tu dia tunggu kat sini. Cursor akan tunggu untuk pengguna masukkan bilangan. Okay, setiap satu ni lah. Bilangan yang dimasukkan dekat sini, katakan awak masukkan 2. Kek keju ni awak nak tempah 2 biji. Okay, 2 ni akan diumpukkan kepada pemboleh ubah A. Jadi pemboleh ubah A tu akan pegang nilai 2 macam tu. Tu B, C, D semua macam tu. Okay, B, C, D. Okay. Lepas tu yang ni. Tempahan. Tempahan sama dengan A, B, C, D. Tempahan ni adalah pemboleh ubah jenis apa? Jenis senarai. Ini juga adalah satu senarai. Okay. Lepas tu kita ada def. Def, jumlah harga, for I semua ni. Ini adalah struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan for. Kita belajar masa tingkatan 2. Okay. Yang ni semua ni kita panggil sebagai fungsi ke prosedur ni? Fungsi. Fungsi sebab ada return. Okay, ini semua adalah fungsi. Okay. Ini, baris bawah ni pula. Ini adalah apa ni? Fungsi ke prosedur? Prosedur. Prosedur. Sebab apa? Tak ada return kan? Okay, prosedur. Yang ni yang print semua ni. Print. Yang ni semua arahan print. Ini menunjukkan fungsi juga. Kita panggil sebagai fungsi apa? Fungsi output. Okay. Lepas tu kita ada bawah ni. Ada 2 yang bawah ni. Jumlah harga dan cetak. Ini apa benda ni? Apa fungsi 2 baris kat bawah tu? Apa fungsi ni? Untuk memanggil fungsi ataupun memanggil prosedur. Okay. Yang ni adalah atur cara utama. Ini atur cara utama.
Okey. Atau cara utama akan panggil fungsi dan prosedur. Yang ni adalah untuk minta input daripada pengguna, pengisytiharan dan minta input atas ni. Okey. Okay, sekarang kita teruskan dengan soalan kat bawah tu. Kaji kod atau cara berikut, kena pasti semua function dan prosedur. Kena pasti semua function. Yang mana function? Yang ni kan? Kalau dekat buku teks tu, bolehlah buat kotak sikit. Ini adalah function. Prosedur yang mana? Yang cetak tu. Yang ni, semua ni adalah prosedur. Itu jawapan dia. Okey? Ini tak ada soalan lah, ini senang je kan? Next. Soalan seterusnya, soalan kedua. Kenal pasti jenis dan fungsi built-in function. Nampak? Sum. Sum, betul. Okey. Jadi, jenis dan fungsi built-in function. Jenisnya adalah sum. Boleh jawab sum. Okey. Fungsi. Fungsinya adalah apa? Apa dia fungsi untuk sum? Sum menjumlahkan semua nilai item dalam senarai. Jawab macam tu, tolong catat. Fungsi built-in function sum. Sum, bila function mesti ada tanda ni, buka tutup bracket ni. Sum menjumlahkan semua nilai item dalam senarai. Norm ni adalah satu senarai. Kita ada katakan 2, 7, 9, 3. Okay. Bila kita panggil sum norm, sum beri nilai berapa? Sum norm maksudnya dia akan menjumlahkan semua nilai. Nilai ni, nilai 2 dia tambah dengan 7, tambah dengan 9, tambah dengan 3. Dia tambah semua ni. Okay. Jadi dia akan memberi nilai 9 tambah 9, 18, 20, 21. Okey, 21. Sum norm ialah 21. Okey. Jumlahkan semua nilai item dalam senarai norm. Akan memberi jawapan akhir dia 21. Ini contoh je lah, tak berkaitan dengan soalan. Okay, jadi kita dah jawab dah soalan. Jenis adalah sum. Fungsi dia menjumlahkan semua nilai item dalam senarai. Kalau ada soalan boleh tanya . Okay, next. Soalan B. User define function dan prosedur serta tugasnya. User define function. Yang mana user define function? User define function ialah def jumlah harga. User define function ialah jumlah harga. Def ni tak letak pun tak apa. So ni pengisytiharan. User define function ialah jumlah harga. Okay, tulis macam tu. User define function ialah jumlah harga ni. Prosedur. Oh, dan tugasnya. Tugas dia untuk apa ni? Jumlah harga. Apa tugas dia? Siapa tahu tugas dia apa? Satu cara. Untuk menjumlahkan harga bagi setiap jenis kek kan? Menjumlahkan harga bagi setiap jenis kek. Ni, dijumlahkan harga bagi setiap jenis kek.
Contohnya kek yang pertama, kek keju. Kek keju okay, RM40 satu kan. Kek keju RM40. Darablah dengan berapa orang tempah tu. 2 biji ke? 40 darab 2 dapat 80. Jadi kek keju dah RM80. Lepas tu dia buat untuk kek lain pula. Tu maksudnya menjumlahkan harga bagi setiap jenis kek. Setiap jenis kek. Okay. Okay, tolong catat. Seterusnya yang kedua, dia nak kita bagi nama prosedur dan tugasnya. Prosedur yang mana? Prosedur ialah cetak. Prosedur ialah cetak. Okay. Fungsi dia untuk apa? Untuk memaparkan, mesti mula perkataan memaparkan. Sebab ada print. Kat sini ada print kan? Untuk memaparkan bilangan dan jenis kek yang ditempah. Tengok dia paparkan bilangan. A tu bilangan ni. Yang ni mewakili bilangan. Ini jenis kek. Okay, untuk memaparkan apa? Bilangan dan jenis kek yang ditempah. Lagi dia paparkan apa? Dan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan harga semua kek. Faham tak? Okay, catat ya. Catat dengan pensel, nanti tulis elok-elok dalam buku. Okey, kelas ada soalan? Dan jumlah apa cikgu? Dan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan harga semua kek. Mula-mula dia paparkan untuk setiap kek. Kek keju berapa biji, kek mentega berapa biji, kek pelangi berapa biji, kek kopi berapa biji. Lepas tu, last kali dia akan paparkan harga keseluruhan. Semua kek tu dia darab dengan harga sebiji, lepas tu dia akan bagi jumlah keseluruhan. Okay. Jumlah keseluruhan harga semua kek. Okay, nanti kita akan tengok output dia. Siapa yang dah buat dia atur cara ni, dia nampaklah output dia tu. Nanti saya tunjuk kan slide yang seterusnya. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Tak faham boleh tanya terus, jangan biar tak faham. Okey, soalan C. Output bagi atur cara. Okay, sebelum kita tahu output atur cara, kita mesti tengok setiap langkah yang terlibat. Setiap langkah. Okey, saya suka terangkan setiap ayat ni, setiap baris ni. Okey, tengok baris pertama, jenis kek sama dengan keju, mentega, pelangi, kopi. Jenis kek ni pemboleh ubah, macam saya selalu sebut, dia adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah kita nama jenis kek. Okey, jenis underscore kek tu. Dia, bentuk dia adalah satu senarai. Pasal apa senarai? Sebab ada ni, ada tanda lagu ni kan? Tanda lagu ni menunjukkan dia adalah senarai. So lukis kotak, buat dengan pensel. Ada berapa item? 1, 2, 3, 4 item. Jadi 1, 2, 3, 4 macam tu. Awak tulislah kat dalam ni. Ini keju. Ini mentega. Tulislah kan conteng-conteng pun tak apa. Sikit janji faham. Boleh buat dalam buku nota juga. Kopi. Okay macam tu. Lepas tu yang kedua. Harga kek. Buat pula. Harga underscore kek. Juga senarai. Okay, senarai kita ada 4 item, 40, 35, 35, 30. Okay, seterusnya jumlah. Jumlah kita ada, macam tu. 0, 1, 2, 3. Okay, so settle dah untuk yang ni. Okay, seterusnya A, B, C, D. A, B, C, D tu adalah pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah input. Sebab input kan.
Bila sampai baris keempat ni, atau cara kita akan keluarkan ayat macam ni. Masukkan tempahan untuk kek keju, titik bertindih. Lepas tu, cursor akan tunggu kat sini, kat ujung ni. Awak masuklah kek keju, nak tempah 2 biji. Awak letak integer. Sebab jenis integer mesti type nombor. Tak boleh type ejaan, DUA tak boleh. Type 2. 2 ni akan diumpukkan. 2 ni pengguna type kan? Pengguna type. 2 ni akan diumpukkan, dimasukkan ke pemboleh ubah yang bernama A. Jadi macam saya buat tadilah. Pemboleh ubah A akan pegang nilai 2. Macam tu. B. Pemboleh ubah B. B ni untuk kek apa? Kek mentega. Masukkan bilangan kek mentega yang awak nak beli. Okay, katakan 3. Kek mentega B tu 3 akan diumpukkan kepada pemboleh ubah B. B akan pegang nilai 3 macam tu. C pula. Kek pelangi kan? Berapa awak nak beli? Katakan 1. Okay. Jadi C adalah 1. Semua ni pengguna masukkan. Kalau pengguna masuk, saya suka buat anak panah macam tu. Okay, seterusnya D. D tu untuk kek kopi. Nak beli berapa biji kek kopi? 3. Okay, 3 biji juga. So D akan pegang nilai 3. Okay, settle dah yang ni. Yang ni dah settle. Tempahan sama dengan A, B, C, D. Tempahan ni adalah satu pemboleh ubah juga. Jenis senarai. Jadi, kita buat tempahan. Nama dia adalah tempahan. Okay, buat ada 4 item. A, B, C, D. A tu akan pegang nilai berapa? Berapa kelas? Dia akan gantikan dengan nilai. A tadi berapa? 2, 3 macam tu. 1, 3. Jadi dia akan masuk kat sini tau. 1, bukan 1, 2. Okay, ni 2 kan? 3. 1, 3 macam tu. Okay, settle dah yang ni pun. Terusnya yang ni adalah fungsi. Fungsi tak apa, kalau atau cara tak panggil fungsi, dia tak akan laksanakan tugas lah. So yang ni nanti baru kita buat. Sekarang kita pergi dekat yang bawah ni, yang panggil fungsi ni. Okay. Lepas habis tempahan ni, dia akan pergi ke sini. Panggil fungsi jumlah harga. Jadi dia akan pergi ke sini lah. Sini. Kan? Okey, dekat sini dia ada struktur kawalan ulangan for. For I in range kosong. In range 4. Sorry. For I in range 4. Tengok betul-betul. Maksudnya for I in range 4, I ni dia mesti mula dengan kosong. Kan, indeks. Indeks mesti mula dengan kosong. Kosong sampai range 4. Bila dia kata range 4, maksudnya indeks tu daripada kosong sampai 3 saja. Dia stop sampai 3. Okay. Jangan confuse pula. For I in range 4, maksudnya indeks mula dari kosong sampai 3. Bukannya sampai 4. Logiklah sebab kalau kita tengok ni atau cara kita ni, bukan atau cara, kalau tengok kita punya senarai, kita mula dengan kosong kan? 0, 1, 2, 3. Semuanya 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Indeks dia kan? 0, 1, 2, 3. Okay. For I, sekarang kita buat I sama dengan, sekarang ni, I sama dengan 0. Buat yang pertama dulu. I sama dengan 0. Okay. Terus ke baris bawah ni. Baris bawah ni jumlah sama dengan harga kek darab tempahan. Kita akan buat yang sebelah kanan dulu. Buat yang ni dulu. Sekarang I kita sama dengan 0. Okay. Harga kek I. Pemboleh ubah harga kek yang indeksnya adalah I. I sekarang 0. Jadi senarai yang ada harga kek
indeks kosong. Apa dia? Harga kek ni kan, harga kek kan? Indeks kosong. Nilai dia berapa? 40. 40, pandai. So saya buat color lain lah bagi nampak sikit. Yang ni 40. Okay, dia akan ambil yang ni kan. 40. Darab tempahan I. Tengok pada pemboleh ubah senarai yang bernama tempahan. Ni. I dia kosong. Indeks kosong. Jadi nilai dia adalah 2 kan. Jadi 40 darab 2. Berapa 40 darab 2? 80. 80. 80 akan masuk ke mana? Akan diumpukkan ke pemboleh ubah yang depan ni, yang belah kiri ni. Pemboleh ubah jumlah kosong. Mana dia pemboleh ubah jumlah kosong ni? Ni kat sini, jumlah. Indeks kosong ni. Nilai baru sekarang kita gantikan. Bukan lagi kosong nilai dia, gantikan dengan berapa? 80. Faham tak? Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okay. Lepas tu, bila dah habis kat sini, dia akan ulang balik. Dia tak pi ke return lagi tau. Dia akan naik balik. Naik balik atas ni. Return ni tak buat lagi. Sebab itulah struktur kawalan ulangan. Okay, habis dia naik balik. Sekarang I jadi berapa? Tadi I kosong. Sekarang I jadi berapa kelas? I jadi 1. Kan? I kosong dah settle. Sekarang I jadi 1. Faham tak ni? I sekarang jadi 1. Jadi buat belah kanan ni. Harga kek 1. Berapa harga kek 1 sekarang? Harga kek pada indeks 1. Harga dia berapa? 35. 35. So yang ni tak mau dah 40 ni ganti dengan 35. 35 darab dengan tempahan bagi indeks 1. Tempahan indeks 1. Berapa tempahan kita? 3. Kan? Sekarang 35 darab 3 berapa? 105. Ya, 105 kan? 105. Okay, 105 akan masuk ke mana tadi? Ke jumlah ni. Jumlah I, jumlah 1. Jumlah 1 tang mana? Tang ni kan? Jumlah pada indeks 1. So, alamak dia buat dah. So dia akan jadi sorry. Yang ni dia akan jadi berapa? Gantikan dengan nilai berapa? 105. Boleh? Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Okay, mesti boleh. Okay, next. Sekarang dah habis dah baris ni. Dia naik balik ke atas. Ulang lagi. Ulang 4. I sekarang berapa? I sekarang 2. 4, 2 dalam range ni. Betul lah kan? 2 masih duduk dalam ni. Jumlah I sama dengan, okay, buat yang ni. Belah kanan ni. Harga kek sekarang berapa? 35. 35 juga kan? Okay, ni saya padam lah, nampak semak kan? Saya padam. Okay. 35. Sebab I sekarang 2, harga kek 35 yang ni. Darab dengan berapa? Tempahan 2. Berapa? 1. 1 kan? Darab 1. 35 darab 1 berapa? 35. 35. Baguslah. Saya banggalah awak boleh buat. Sebab susah nak terang dah secara online ni, tapi boleh jawab juga. Tu hebatlah. Okey, masuk kepada jumlah I. Jumlah I ni jumlah yang kedua kan? Jumlah yang ni. So kita ganti nilai berapa? 35. Betul kan? Okey, nak habis dah ni. Dah habis baris ni, kita pergi mana? Naik balik ke atas kan? Dah habis.
naik balik ke atas. For I sekarang pegang nilai berapa? 3. Okay, buat yang ni. Yang ni saja saya tak mau padam supaya awak nampak. Okay, harga kek yang ketiga pada indeks 3. Harga kek pada indeks 3. Berapa harga dia? 30. 30 darab dengan tempahan pada indeks 3. Indeks 3, tempahan dia berapa? 3. Okey, 30 darab 3 berapa? 90. 90 masuk ke mana? Jumlah. Ya. Okey, masuk ke jumlah I. Masuk ke jumlah yang ketiga. Jumlah yang ketiga kat sini kan? Jadi 90 sekarang kat sini. Okey. Dah habis dah kan? Lepas tu indeks tu akan jadi 4 tau. Lepas 3 sepatutnya dia naik 4. Bila indeks 4 adakah masih dalam range ni? Adakah 4 masih dalam julat 0 sampai 3? Tak kan? Bila tak, dia akan keluar daripada gelung 4. Bila dia keluar dari gelung 4, dia keluar sekarang dia 4. 4 dah tak memenuhi syarat ni, tak memenuhi syarat sebab 4 lebih daripada 3 ni. 4 lebih daripada 3, so tak memenuhi syarat. Bila tak memenuhi syarat, baris jumlah ni dia tak buat dah. Yang ni dia tak buat. Ni tak buat dah. Dah habis dah. Bila tak buat yang ni, dia akan pergi ke penyataan bawah ni. Yang ni dia akan terus ke return. Return jumlah. Faham tak? Return jumlah maksudnya tengok dekat jumlah. Jumlah ni yang dia nak hantar ni. Jumlah ni nanti dia akan, jumlah ni dia akan return. Return ke mana? Return balik ke atau cara yang panggil dia tu dekat sini. Dia akan return ke sini tau. Jadi dekat jumlah harga ni sekarang dia pegang nilai yang ni. Okay, jumlah harga ni akan pegang nilai ni. Okay, dia pegang sementara. Faham? Okay kan? Return maksudnya dia hantar balik dekat siapa yang panggil dia tadi. Yang panggil tu baris ni. Kan tadi kita panggil kan? Dah dia siap buat kerja, dia return balik. Hantar nilai. Hantar nilai apa? Hantar nilai jumlah. Jumlah ni dia dalam bentuk senarai. Yang ni. Yang ni lah yang dihantar ke jumlah harga. Okey, sekarang saya delete. Yang ni yang nampak semak-semak ni saya padam. Okay, saya tinggal yang tu saja. Okey, sekarang ni kita nak buat jumlah harga, dia akan ambil nilai atas ni kan. Okey, yang tu dah habis. Habis dah yang ni. Okey, sekarang kat sini pula. Baris yang akhir, cetak. Yang ni maksudnya dia akan panggil prosedur. Sebab ini bukan fungsi kan, tak ada return. Panggil prosedur cetak. Ni, panggil yang ni. Okay, apa dia buat? Okay, pertama sekali dia akan keluarkan tempahan anda ialah, dia akan keluarlah output ni. Ialah titik bertindih. Lepas tu, print A. A ni pegang nilai apa A ni? Tengok balik yang rajah kita buat ni. A akan ambil nilai apa? 40. Semua ni ada pun boleh ubah kan? A, B, C, D tu pun boleh ubah. A ni akan pegang nilai berapa? 2. 2. Ya, 2. Jadi dia akan keluar macam ni. Okay, saya buatlah dia punya output dia. Tempahan anda ialah, macam tu dia keluar. A ni akan keluar 2. Diganti dengan 2. 2. Kek. Yang warna hijau dia keluar sebiji macam tu kan? So kita kena tulis kek. Lepas tu jenis kek. Jenis kek tu pergi mana? Pergi dekat atas ni. Jenis kek kan? Jenis kek yang pada indeks 0. Kek apa tu? Jenis kek keju. Kek ni ni semua kek ni dia akan keluar jadi ni. Sekejap lagi dia akan keluar sebiji perkataan kek tu.
Ini pun boleh ubah jenis kek kosong ni akan ambil nilai ni, keju ni. Letak kat sini. Okay, baris kedua pula. Baris kedua. Yang ni dah siap. Oh. Dah siap. Baris kedua. B. B tu pegang nilai berapa? 3. 3. Ya Allah. Ish. Komputer saya ni dah bengong pening-pening dah. Okey, 3. 3 kek apa? Mentega. Pada indeks. Ya. Ya, pandai. Okey, lepas tu yang C ni, laju-laju. 1 kek Pelangi. apa? Pelangi. Pelangi, betul. Pandai. Lepas tu 3 D tu 3 kan? 3 kek kopi. Ya, betul. Okay. Lepas tu habis dah ni. Yang ni kat sini tak habis lagi, last sekali. Dia akan keluar sebiji macam tu. Ni. Okay. Dia akan type lah jumlah. Oh, dia ada ni /n. Maksudnya dia selang. Okay, selang satu baris. Okay, kita jarakkan sikit lah. Jumlah harga untuk awak type betul-betul lah, ikut macam tu. Tempahan ialah RM. Yang ni dia keluar sebiji RM. Lepas tu dia akan guna built-in function sum. Ini built-in function sum. Ni built-in function sum untuk kira nilai dalam senarai yang bernama apa? Jumlah. Kan? Sum dia akan jumlahkan nilai dalam senarai jumlah. Nilai semua item dalam senarai jumlah. Maksudnya dia akan jumlah macam mana? Ni kan jumlah ni. Dia akan tambahkan. Tambah berapa? Bagi tahu saya tambah berapa? Ni. Yang ni dia buat macam mana ni? Okay, dalam jumlah ni kita ada nilai 80 kan? 80 tambah berapa? 105. Tambah 35. Ya, tambah 90. Okey, ingat ni. Sebab dia panggil senarai jumlah ni. Kena rujuk senarai jumlah lah. Jumlahkan semua item. Semua item dalam ni. Okey, ada kalkulator tak? Apa 310. 310 ya? Betul lah Kak. 310 lah. Jadi dia akan keluar dekat sini. Kat sini semua ni. Dia akan pegang nilai 310. Nilai ni. Nilai ni akan balik ke sini baliklah. Kotak ni kan. Jadi kotak ni dia akan duduk kat sini. 310. Dapatlah jawapan kita. So jawapan kita adalah yang ni. Yang ni. Okay. Tapi dia ada jugalah yang hijau-hijau ni akan keluar juga bila kita run. Ini sebagai fungsi input. Okay. Boleh faham tak? Nota semak-semak. Penerangan semak-semak boleh kan? Okay. Okay. Tak apa, nanti tak faham boleh tanya PM lain ya lepas ni. So kita next. Oh, ada yang tak done ke? Kau nak salin? Kau nak salin sikit-sikit. Salin cepat-cepat. Don't waste time. Okay nah. Next. Mengenal pasti function dan prosedur. Okay, output atau cara. Yang ni saya bagi output dia. Ini contoh output. Tadi yang kita bincang tu banyak kita bincang yang bawah ni lah. Macam ni. Okay. Tapi bila kita run dia keluar jugalah yang ni fungsi input ni. Dia akan keluar macam ni. Kan saya kata yang hijau-hijau yang dalam ni semuanya dia akan keluar ni. Okay, ni. Hijau atas ni tak keluar lah, yang ni bukan. Okay. Step 1 tu. Ni fungsi input sampai sini.
Lepas tu ni pengguna masuk nilai. Ni pengguna masuk ni. Nombor-nombor ni semua pengguna masuk. Okay. Macam lah kita buat tadi, betul? Tengok dia selang ni kan sebab /n. /n ni maksudnya dia selang. Selang satu baris. Okay, tak ada soalan kan? Senang sangat. Next. Okay. Tak apa, yang ni nanti saya terangkan yang ni. Okay, sekarang ni saya nak ajak macam mana nak save. Okay, macam mana nak save. Okay. Nampak kan? Yang ni saya guna Python online compiler tu. Awak buat, awak type coding dekat online compiler macam ni. Kan hari tu dah buat kan? Yang belum buat lepas ni boleh buat. Macam mana nak save? Yang ni dekat main ni adalah atau cara kita. Dekat main ni adalah kod atau cara. Kita type arahan, type coding dekat sini. Shell ni adalah untuk output. Output akan dipaparkan di sini. Bila kita run, mula-mula kita tulis kod atau cara dekat main, lepas tu kita klik run. Okay, yang kedua kita klik run, lepas tu dia akan paparkan output pada shell. Yang ketiga, step dia macam tu. Okay, sekarang nak tunjuk macam mana nak copy dan paste dekat Google Doc. Okay, sekarang ni kita buka dekat sini. Kita copy dulu. Copy kod. Pastikan awak berjaya run. Berjaya run dan tak ada error. Okay, saya run lagi sekali. Okay, ini kita dah berjaya run, tak ada error kan? Kalau tak ada error, kita copy dia punya kod kita. Kod atau cara. Copy dari bawah naik ke atas. Okay. Klik kanan, boleh catat sikit. Dalam Programmist, copy kod atau cara, klik kanan, ambil copy. Semua ikut catat. Copy, lepas tu masuk ke Google Drive. Google Drive. Okay, buka tab baru pun tak apa. Type dekat situ, drive.google. drive.google.com. drive.google.com. Enter. Kalau tak nak type drive ni, boleh juga pilih dekat sini. Apps. Google Apps. Ambil drive. Okay. Sama ada pilih di apps, drive ataupun type macam saya type tadi. drive.google.com. Enter. Lepas tu, ini adalah drive kita. Okay, dalam Google Drive. Sekarang dalam Google Drive, ambil new. Klik new dekat tepi. Nampak tak saya klik? Ambil Google Doc. Ini. Pilih blank document. Dia akan buka satu Google Doc yang baru dekat kita. Okay. Lepas tu, nampak cursor duk gedik kat sini. Kita klik kanan, right click, ambil paste. Kalau tak nak right click ambil paste, boleh juga tekan shortcut dia. Guna control, jangan lepas, tekan V. Okay. Sekarang saya guna control, jangan lepas, tekan V. Terus dah dia paste untuk saya. Nampak tak ni? Nampak tak kelas? Nampak, okey. So boleh catat sikit lah dekat atas tu. Yang ni enter sikit, tulis kat atas. Ini katakan activity, tulis sikit activity 4.8 sebab nanti kita akan buat banyak activity. Activity 4.8 buku teks, muka surat 175. Katakan macam tu, enter sikit. Lepas tu nak bagi cantik. Alamak, dia buat pula dah. Okay, highlight. Klik dekat sini, letak colour sikit. Macam tu. Maksudnya yang ni adalah latihan pertama kita.
Lepas tu pergi kat bawah, kita akan letakkan output dia. Enter sikit, type. OUT output. Okay, titik bertindih, enter. Pergi balik dekat programmist tadi tu. Ni dekat sini kan, online compiler tu. Pergi dekat output, copy semua ni. Copy. Buka balik yang tadi tu, terus sambung dekat Google Doc. Okay. Control V untuk kita paste. Boleh? Okay. Tu dah berjaya lah tu. Berjaya copy dan paste. Sorry, mouse saya ni. Okay ya kelas? Boleh buat tak agak-agak? Sebab penting juga awak simpan supaya boleh rujuk lepas ni. Kalau awak tak simpan, macam lepas ni nak kena type balik. Panjang ni kan nak type balik. Kalau awak copy macam ni, kita boleh, lepas ni kita nak guna, kita copy paste je. Maksudnya katakan dekat sini kan, saya dah padam dah yang ni, katakan saya padam. Lepas tu saya nak ambil balik. Nak ambil balik yang kita buat tadi tu, saya pergi dekat Google Doc tadi. Google Doc ni, saya copy dari sini. Jangan copy aktiviti atas ni. Ambil yang ni je. Yang coding saja. Kalau copy dari atas tu mungkin dia ada error lah sikit kan. Copy, ambil copy daripada Google Doc. Masuk ke sini, programmist ni, paste balik. Lepas tu kita run. Bila kita run kan ada balik. Nampak tak? Faham tak? Cuba ya, cuba save. Lepas ni kalau buat coding pula, awak enter, tulislah pula katakan latihan muka surat berapa. Ni contohlah. Contoh. Okay, lepas tu awak macam biasalah copy paste balik kat sini. Paste. Contoh yang ni aktiviti lain lah kan. Lepas tu boleh tulis ni tajuk dia kat atas ni. Katakan latihan Python 29 Jun 2021. Buatlah tajuk apa pun tak apa yang kita boleh kenal. Lepas tu kebaikan guna Google Doc ni sebab kita tak payah save. Dia automatic save kat kita. Jadi kalau tengah guna komputer ke telefon, bila tak ada bateri, dia tak hilang. Dokumen ni tak hilang. Okay? Ada soalan setakat ni yang kita belajar?